Hai, Assalamualaikum. Saya Zaleha dari Sini Art Channel. Kali ini saya ingin berkongsi tentang topik emas. Ada yang bertanya dekat saya, mungkin kawan tahu saya juga peminat barang emas. Perlukah kita membeli emas atau melabur emas atau menyimpan emas? Kan banyak. Jadi jawapan ikhlas daripada saya ialah ada 3. Ya, anda perlu beli emas. Kononnya ini roket saya lah kan? Kan, anda perlu beli emas. Jawapan kedua saya, hati-hati beli emas. Hati-hati beli emas. Jawapan ketiga dari saya, jangan beli emas. Jangan beli emas. Okey, itu adalah 3 jawapan dari saya untuk anda di luar sana, bergantung kepada keadaan diri kita. Okey, sebelum kita membeli barang kemas, kita perlulah mengakses. Macam doktor kan, sebelum dia bagi treatment, medication, dia assess patient tu dulu. Apa dia nak diagnose tu dulu. So samalah macam kita kan. Kita perlu assess diri kita dulu, tahu kemampuan kita kan. Hari ni saya merah sangatlah makna, sebabnya nak memberi satu keberanian kan untuk bercerita tentang emas. Kalau kata Allah, Zaleha ni bercerita pasal emas, macamlah dia layak. Bukan masalah layak tak layak. Saya adalah asal daripada Kelantan kan. Orang Kelantan kan, dia punya perempuan dia kan emas. Dan juga kalau orang Penang, Mami Jarum. Okey, tak adalah, saja gurau-gurau. Okey ya, just joke. Okey, kalau kita saya bagi tadi serius sikit, tapi saya tak boleh nak serius dah kali ni. Saya rasa lawak sikit ya. Bila bercerita pasal emas, saya bagi 3 jawapan tadi, dan 3 jawapan itu adalah bergantung kepada keadaan kita. Bila kita assess diri kita, saya kata anda kena beli emas. Anda hati-hati beli emas, dan anda juga jangan beli emas. Kalau kita bercerita, kalau kita ingat bercerita tentang orang Kelantan lah, orang Kelantan atau orang Penang. Tapi saya tahu daripada lebih kepada orang Kelantan kan. Saya mampu beli emas selepas saya habis SPM. Saya dah start kerja kilang, saya kerja sekejap. So emas pertama saya beli adalah lantai tangan yang kecil tu kan. Saya beli satu lantai tangan emas atas galakan orang tua saya. Itu satunya. Bukan nak kata kelebihan lah, bagi saya orang Kelantan ikhlas, jujur kan. Saya tak tahulah negeri lain, jangan pula kata alah nak orang Kelantan. Tak, sejujurnya itu adalah pandangan orang Kelantan. Orang kata kita dibesarkan atau budaya kan, kita dipengaruhi oleh persekitaran kita kan. Kita dididik atas didikan orang tua kita. Bagi saya, orang tua saya menggalakkan saya beli emas. So masa tu saya bekerja, makan free, tempat tinggal free. Saya mampulah, walaupun gaji 200 lebih, saya mampu beli barang kemas. Okey. Dan rata-rata kalau kita tengok orang Kelantan, orang perempuan Kelantan, memang dia pakai gelang emas besar-besar. Kenapa? Ini pendapat saya ya. Saya tak, malah saya nak baca research berpanjang-panjang, berjela-jela, panjang pula video saya. Ini pendapat saya. Orang perempuan dia pakai barang kemas, kilat-kilat gitu kan. Satu kebahagiaan, happiness. Itu bila kita happy, dia buat kita rasa dia adalah macam anti depression. Kan, membuat kita rasa pleasure, kebahagiaan, dan itu adalah relax respon. Kan, betul tak? Kan, bila kita rasa seronok, kita dapat apa yang kita nak, kita rasa seronok. Jadi bila dia macam terapi juga tau. Bila kita tengok barang kemas kita, katalah dia kerja jual kat pasar je kan, jual ikan, jual sayur apa semua kan. Tapi mampu beli barang kemas. Tak kira lah cara dia beli, bayar ansuran ke, bayar cash ke, janji dia ada barang kemas kan. Bila tengok bayar barang kemas, dia macam terapi. Dia tengok seronoknya aku ni, aku ada makan. Jadi macam dia
fill up, dia punya spiritual tu memberi ketenangan, memberi calm, rasa secure. Secure barang kemas. Katalah dia tidak mempunyai wang simpanan yang saya cerita ya, yang 3 simpanan penting tu, dia tak ada benda tu. Tapi dia ada ni. Dia ada barang kemas. Katalah ni barang kemas saya lah, kan. Dia ada barang kemas. Tapi ini bukan barang kemas ni. Ini apa je, saya bagi talk kan, bagi speaker. Okey. Dia ada barang kemas. Dia rasa secure. Kalau ada kecemasan, dia perlu kuat wang, dia boleh pergi gadai bila-bila masa je barang kemas tu. Itu adalah seperti simpanan juga, umpama simpanan. Kan? Kalau lah kata dia tak pergi gadai. Kalau orang Kelantan, dia pergi rumah saudara mara, adik-beradik yang aku nak, walaupun dia beli gelang tu 10,000, dia perlu katalah 1,000, dia akan pergi rumah adik-beradik dia. Jah, aku nak duit 1,000 lah. Aku perlu duit ni. Nanti cukup bulan ke apa, aku bayar balik. Tak apalah, kau ambil dah dulu gelang aku ni, kan, kau pegang dulu gelang aku. Aku nak 1,000, nanti aku bayar 1,000 tu, dia akan dapatlah gelang tu balik, walaupun harga emas tu 10,000. Itu adalah budaya kami orang Kelantan, kan. Kalau perlu wang, bila-bila masa boleh pergi dapatkan cash, walaupun dia tak ada simpanan. Okey, lagi satu, kan, barang kemas saya kata tadi, 2 dah kan. 1 happiness, 1 secure, keselamatan. Yang 3 adalah sebagai ni, motivate kaum wanita, perempuan untuk bekerja keras, untuk menjana pendapatan lebih, untuk membeli emas. Itu pasal rata-rata orang perempuan Kelantan dia kerja keras. Orang lelaki dia tak pakai emas, dia duduklah lepak-lepak, minta maaf lah ya kan, duduk kedai kopi lama-lama kan, sembang-sembang. Itu dia bukan tak ada duit, ada duit kan. Tapi bila kita cerita pasal emas, orang perempuan lah kan. Jadi dia motivate, dia rasa bersemangat, dia kerja keras untuk membeli barang kemas. Jadi dia kerja lebih keras, dia rajin bekerja. Itu adalah kelebihan dia. Ada 3 dapat kelebihan kat situ. Kenapa saya cakap beli emas? Okey. Bila kita cerita pasal sejarah, kalau kita ingat sejarah, masa daripada zaman Rasulullah dulu kan, kan Rasulullah pun kaya juga. Ni kenapa saya petik sikit lah kan, kenapa ada sesetengah orang skeptikal sangat tentang kekayaan ni. Rasulullah kaya tau. Dianggarkan tanah bidang apa, dianggarkan harta yang Rasulullah SAW ni ada, dianggarkan 1,000,000 gram barang kemas. Kalau 1,000,000 lebih kurang 1,000 kilo kan, 1,000 kilogram barang kemas. Bukan ni barang kemas, 1,000 melebihi 1,000 kilogram emas. Itu anggaran harta Rasulullah. Itu saya terbaca lah, saya ingatkan. Sebenarnya saya nak motivate diri saya kan, kenapa saya percaya yang kita perlu kaya. Sebab Rasulullah kaya, nak kahwin dengan Siti Khadijah 20 ekor unta, bukan calon-calon unta ya. Nak itu mahar dia tu. Simbang. Okey. Sorry tak gurau. Okey, balik cerita pasal emas. Zaman Rasulullah kan, kira dinar emas. Okey. Sekarang bila kita compare sejarah zaman dahulu, dia orang guna emas kan, daripada siput-siput batu apa semua datang kepada emas. Dan kita zaman sekarang pakai wang kertas. Kan? Wang kertas adalah cetak. Kan? Laku tak laku? Sama ke dengan harga emas? Tak sama. Kenapa? Kenapa kita dekat Malaysia ni harga emas naik mendadak, naik sampai RM200 lebih kan segram, kalau dibandingkan dulu. Sebab mata wang kita dah jatuh, value money value tu dah jatuh. Barang kemas, orang kata emas, harga dia bukannya naik mendadak jatuh, tak ada. Dia akan gitu-gitu, dia tak pergi jauh. Orang katalah satu dinar emas zaman Rasulullah, kita boleh beli kambing 1 ekor. 1 dinar emas, 1 ekor kambing. 1 ekor kambing 1 dinar. 1 dinar emas, 1 ekor kambing. 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 1 dinar emas,
Jika dalam keadaan sekarang, lebih kurang katalah 1 dinar emas berat yang sama, amount yang sama, akan tak jauh lari boleh beli kambing juga 1 ekor. Lebih kurang macam itulah zaman dahulu dan zaman sekarang. Emas tu harga dia macam tu. Cuma bila kita bandingkan dengan duit Malaysia sekarang dah jatuh kan. Jadi value tu dah jatuh, kita rasalah harga emas tu naik. Duit Amerika pun sama. Dia orang cetak. Pergi tengok YouTube Michael McLenny pasal duit. Ada episod-episod panjang lebar tentang wang atau monetary system lah, federal system, whatever yang tentang duit tu. Kena tahu sikit pasal tu. Kan, walaupun tak tahu makroekonomi, at least tahu juga sikit pasal emas. Okey, lepas tu bila itu saya cerita zaman dahulu dan zaman sekarang, sejarah duit emas tu kan, value dia tu, dia tak lari banyak. Lepas tu kita cerita pula dekat Zimbabwe. Duit Zimbabwe, kalau anda yang tahulah kan, dokumentari ke, pergilah tengok kan ke Zimbabwe. Duit tak laku, berguni-guni emas tak boleh nak beli berguni-guni duit tak boleh nak beli barang makanan. So orang yang ada emas lah orang yang mampu untuk melindungi keluarga mereka. Orang yang ada emas ni kan, value. Okey, itu emas Zimbabwe. Sampai kena ada emas untuk membeli roti. Okey, duit dah tak laku kan. Lepas tu bila kita cerita pasal Kemboja, kalau Kelantan kan Kemboja, kalau sama saya budak-budak dulu, orang Kemboja kan, dia berhijrah, dia bawa emas, dia tak bawa duit. Kalau dia bawa duit, dia orang duit tak laku, jadi dia bawa barang kemas. Itu pasal saya kata kita kena beli emas. Okey, satu. Berbalik kepada emas tadi, saya kata anda jangan beli emas. Anda jangan beli emas jika anda tidak mempunyai kecairan, duit cair untuk kecemasan atau apa kan, macam orang Kelantan tadi kan, itu dia dapat bantuan daripada adik-beradik. Sekiranya anda tak ada yang pernah terjadi kepada saya, kita tak ada duit simpanan kecemasan atau dana rizab, jadi kita bergantung sepenuhnya kepada emas. Jadi sekiranya anda tidak mampu tapi anda beli emas untuk guna keperluan, anda rugi. Sebab kita tak tahu kecemasan dia boleh berlaku bila-bila sahaja. Jika anda duit tak ada, anda ada emas, anda pergi beli emas, besok ada kecemasan dan tiba-tiba anda nak jual emas. Jadi bila anda jual emas, anda mengalami kerugian. Kenapa saya rasa kata rugi? Sebab beli emas dengan jual emas, dia ada gap kat situ. Orang panggil spreading. Kalau tak silap saya, spread ya. Harga beli dengan harga emas berbeza. Katalah anda beli barang kemas kan, walaupun ataupun bar lah kan, gold bar. Sepatutnya gold bar tu dia tak ada beza lah. Harga tu lah 99.9% tu harga tu sepatutnya, tapi tak. Public gold ke, gold apa-apa yang anda invest dalam gold kan. Orang yang promote gold, public gold tu memanglah dia cerita-cerita macam-macam kebaikan, dia tak ceritalah bab-bab ni. Kan dia takkan nak cerita benda-benda yang merugikan dia. Kan dia mesti nak promote kau suruh kita beli barang public gold lah, invest gold ni. Tak. Anda kena faham konsep kat situ. Jual beli ada harga yang berbeza kat situ. Sekiranya anda beli, lepas tu esoknya anda tak jual, anda tak dapat dah harga yang anda beli tu. Anda dah kehilangan anda mengalami kerugian dekat situ. Walaupun emas 99.9%, gold bar. Okey, itu saya harap anda faham kat situ ya. Kenapa saya kata anda jangan beli emas. Okey, hati-hati beli emas. Saya dah kata tadi, kenapa beli emas bagus kan, untuk melindungi kita apa semua. Jangan beli emas sekarang, hati-hati beli emas. Hati-hati beli emas. Macam saya, okey, saya ingat dulu masa saya jumpa Azizi Ali kan, sebab saya ambil coaching dengan dia. Beliau nasihat, saya cakaplah saya beli barang kemas. Beliau nasihatkan saya jika ada balance untuk beli emas kan, macam invest dalam emas lah kan.
Tapi saya cakap saya beli barang kemas. Dia kata kalau boleh jangan beli barang kemas lah, rugi kan dekat situ sebab upah dia apa semua kan, macam tu. Tapi saya tak, terima kasihlah kepada beliau kan menasihati saya masih lagi. Mungkin saya suka, so saya beli barang kemas. Tapi tak adalah rugi kan. Okey, cerita kepada saya tadi perkara yang berlaku dekat saya dan juga berlaku kepada kawan saya, Nuriah Muhammad Nasir. Dia sama batch dengan saya kan, intake masa student nurse dulu. Saya beli gold bar. Kononnya pandai lah kan. Saya beli gold bar tahun 2012. Ya, 2012 saya beli gold bar. Lepas tu bila saya balik Malaysia, saya masa tu saya tak ada duit simpanan yang mencukupi. Masa tu tak pandai lagi kan duit-duit dana rizab bla bla tu, so saya tak pandai. Saya beli gold bar dan saya mengalami kerugian yang agak tinggi sebab bila saya beli gold bar, saya nak jual gold bar tu dia ambil harga terlalu murah. Memang harga tu memang rugi, terlalu rugi. Kenapa? Oh, tak ambil gold bar. Saya rasa pelik pula kenapa. Oh, rupanya ada kaitan pula dengan bank negara masa tu. Lepas tu saya nak pergi, katalah dah harga terlalu murah. Saya pun pergi bank lah, satu bank yang terkenal dengan pajakan Ar-Rahnum kan. Saya pergi. Bank tak ambil. Bank tak ambil. Tak nak ambil emas 99.9% saya tu. Umpamanya emas yang saya ada gold bar tu tak laku, emas yang 916 pula yang bank boleh ambil, dan yang tu bank tak ambil. Saya mengalami kerugian dekat situ di mana saya perlukan wang dan saya terpaksa jual walaupun harga dia jauh lebih murah. Itu orang kata pengajaran ya. Tapi berbalik kepada kawan saya tadi, Nuriah Muhammad Nasir ni. Dia antara kawan yang agak-agak sekepala juga dengan saya. Okay, Noji, please comment ya. Please comment below. Kawan saya dia pandai. Dia gold bar dia tu, dia pergi kedai emas, dia pasang cangkuk. Kononnya itu adalah loket. Jadi dia pergi ke bank, bank tu ambil untuk dipajak sebab biasalah kita memerlukan wang kan. Jadi dapatlah duit tu, pajak. Kalau bawa gold bar macam tu, bank tak nak ambil. Lagi satu tu saya kata hati-hati beli emas. So saya rasa itu antara semua itu di antara yang saya kongsilah kenapa 3 yang saya cakap tu kan, jangan beli dan hati-hati. Okey. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya tentang emas. Sekira ada persoalan, saya harap sila komen below, so saya boleh ambil soalan tu kan, bincang dengan kawan-kawan saya bagaimana masalah tu, ataupun juga kita boleh share dengan rakan-rakan di luar sana kan tentang beli jual barang kemas ni. Anyway, bagi saya beli emas merupakan orang kata macam kita sediakan payung sebelum hujan lah kan. Walaupun saya dah jual sebahagian barang-barang kemas tu sebab saya ada perkara lain yang lebih penting, tapi saya cukup berterima kasih sangat ya Allah kerana di atas usaha saya, walaupun saya dapat gaji sikit ke banyak ke, walaupun sikit, saya beli juga barang kemas kan. Saya ingat saya dulu-dulu saya walaupun tak ada duit, masih lagi buta keuangan kan, tentang pengurusan wang, emas banyak membantu saya sebab saya boleh pergi gadai. Dan saya juga cukup alhamdulillah ya, saya tidak mampu beli rumah ni. Rumah ni agak mahal kan. Jadi dengan bantuan emas yang ada, rezeki yang Allah bagi tu, saya pergi gadai, saya kolek-kolek barang kemas, ada simpanan sikit, so saya mampu bayar down payment untuk beli rumah kedua. So saya harap anda di luar sana dapat mengambil sedikit perkongsian atau sedikit sebanyak ataupun iktibar daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan emas ya, yang telah berlaku ke atas saya dan kawan saya tadi. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Kalau jika
sekiranya anda ingin membantu rakan-rakan anda lain di luar sana juga, please share dan subscribe untuk support channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.